sebahagian lupa kerana banyak sangat dan sentiasa diberi nikmat, lalu dia lupa. Sebab itulah penting adanya peringatan, tazkirah. Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar khutbah, kita dianjurkan untuk pergi kuliah-kuliah agama. Sama-sama kita pun saling ingat mengingat. Sebab apa? Sebab kita lupa. Kerana lupa, kerana dah tiap-tiap hari duduk dengan nikmat. Tiap-tiap hari ada nikmat. Orang yang kehilangan nikmat baru dia teringat kepada nikmat yang dia hilang. Jadi kita, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita hati yang dapat bersyukur. Alhamdulillah, dalam bahasa Arab dia panggil ma'rifah, iaitu alif lam al-ma'rifah. Makna apa dia? Maknanya keseluruhan. Keseluruhan puji itu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua puji. Patut puji banyak lah. Puji ni ada berapa kategori? Puji ni ada 4 kategori. 4 kategori puji. Ini kita belajar puji ni. Tak? Pertama sekali, puji Khalid kepada Khalid. Puji Allah kepada diri dia sendiri. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah sebut, akulah yang buat langit bumi. Dia puji dia sendiri. Boleh tak? Boleh. Sebab dia berhak untuk dipuji. Puji dia. Puji yang kedua ialah Allah memuji makhluk dia. Ni'mal abdul awwab. Ni'mal abdi awwab. Sebaik-baik hamba-Ku ialah Ayub. Nabi Ayub. Allah puji Nabi Ayub. Allah puji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya kamu Muhammad berakhlak, kamu akhlak yang agung. Allah puji makhluk dia. Tak? Ini puji paling terbaik. Puji yang azali. Allah yang memuji. Yang kedua kategori dia ialah kita sebagai hamba dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kita puji Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, dalam puji bagi Allah. Dan yang keempat ialah puji sesama kita. Puji sama kita. Pak Mak puji Pak Min. Haji ni puji haji, hajah ni puji hajah tu. Puji kita jiran kita, puji orang ni, puji sama-sama makhluk. Sama-sama kita. Maka kesemua kategori 4 puji ini ialah untuk Allah, bukan untuk kita. Walaupun orang puji kita, sebenarnya orang tu puji Allah, bukan puji kita. Maka jangan frasa banyak-banyak. Ini yang sebut saya tu lah. Orang kata comelnya Allah lah yang buat kita comel, bukan kita buat sendiri. Tak? Orang kata cerdiknya dia ni, Allah yang buat aku cerdik, bukan aku buat sendiri. Ada kata orang kata sehatnya hang lah ni, Allah yang bagi aku sehat, bukan aku buat sendiri. Tak? Orang puji kita bermakna orang tu puji Allah. Maka kita yang dipuji tak boleh nak rasakan kita lah hebat tanpa kita lahir dalam hati. Allah lah yang anugerahkan kepada aku kehebatan ataupun kemuliaan itu. Manusia dia tak jadi takabur. Kalau dia mengaji dia tak takabur. Orang puji tinggi langit pun dia tak duduk situ lah. Sebab apa? Sebab dia tahu haknya hak Allah. Dia tahu motor dia ni motor pinjam. Orang puji pi lah. Apa? 3 bakul pun lawa lah motor tak tahu motor yang untuk pinjam ni. Tak? Tuan nak motor tu dia tahu dah. Dia tak akan rasa apa panggil hilang ataupun tak akan rasa sombong kerana dia tahu hak dia miliki ini pinjaman. Seperti itu juga kita, hak kita miliki ini, harta ke baik, ilmu ke baik, tubuh badan ke baik, keluarga ke, apa saja semuanya pinjaman daripada Allah. Maka kalau orang puji pun kita tidak akan lupa ia sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada benda ni
orang tidak jadi cinta kepada syuhrah. Kita baca dalam kitab-kitab berkaitan dengan tasawuf, di antara penyakit manusia ialah dia hubbus syuhrah, cinta kepada apa panggil terkenal ataupun kemasyhuran. Dia nak jadi terkenal masyhur. Cinta pada itu. Sebab apa? Sebab dia tak mengerti. Puji manusia itu bukan untuk kita, untuk Allah dua. Maka kenapa kita nak kejar puji-puji daripada manusia? Semua orang dia buat kerja, kalau orang tak nampak dia tak buat. Kalau orang nampak, dia rajin sikit. Kalau orang puji sikit, lagi rajin. Kita mesti berusaha diri kita untuk beramal. Sama ada amal itu ibadat mahdah seperti sembahyang, baca Quran sebagainya, ataupun amal itu ibadat ghairu mahdah seperti kita bersihkan surah, kita buat gotong royong dan sebagainya. Semuanya kita berusaha untuk kita jadikan ibadat itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab manusia bukan berhak untuk kita mendapatkan pujian keredaan daripada mereka. Bukan apa tugas kita. Tugas kita dapat puji daripada Allah, keredaan daripada Allah. Manusia nak puji ke tak puji ke sama bagi kita. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf dia suruh dia, apabila orang banyak puji kita, dia suruh ambil tanah buh tak kepala. Dia suruh begitu. Kita kata apa ambil tanah buh tak kepala. Tak, nak apa kata kita ni hina asal daripada tanah. Orang puji banyak-banyak buat pun tanah ni juga. Janganlah rasa sombong angkuh dengan pujian orang. Makna kita buat supaya orang apa panggil biasa bagi kita puji ataupun tidak. Tu satu, alhamdulillah. Alhamdulillah juga dengan hamidah itulah dinamakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Muhammad daripada perkataan hamidah itulah. Hamidah Muhammad. Muhammad ni makna apa? Isim maf'ul. Makna apa? Yang dipuji, yang terpuji. Dia ni Muhammad yang terpuji. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpuji sebab apa? Allah puji dia. Tapi dia tak sombong, dia tak angkuh. Dia tetap beribadat kepada Allah. Dia meninggalkan dunia, maknanya tidak rebut dunia. Walaupun dunia berada di tangan dia, walaupun dunia berada di depan mata dia, tapi bukan itu target dalam kehidupan dia. Dia tinggalkan dunia, dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Setengah orang dia buat kerja, orang tak puji dia. Lepas tu dia tak buat lah kerja. Dia kata buat pun orang tak sebut nama kita pun tak. Itu bahaya. Sebenarnya tak ada apa. Kalau kita di Malaysia ni, dia punya protokol nak hujat, sebut orang ni, 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 sebut orang ni. Tak. Dia kalau kita pergi negara Arab, ulama-ulama dia tak sebut. Dia puji Allah, puji Rasul, dia ceramah. Tak. Dia tak sebut. Dia orang tak kecil hati sebab kebiasaannya begitu. Nak sebut buat apa? Dan kadang-kadang sebut protokol tu habis masa 15 minit. Ucap 5 minit je. Hak ni panjang daripada ucap. Rugi masa. Benda boleh ubah sebenarnya. Boleh ubah jika orang yang berada dalam majlis itu tak rasa apa. Sebut-sebutlah. Tak sebut pun tak apa. Ada masalah apa. Tapi sebahagian orang bila tak sebut, dia rasa kecil hati. Dia rasa kecil hati dan sebagainya. Janganlah sebut tak salah, bagus sebut. Tapi kalau ia mendatangkan kesombongan pada seorang, tak boleh sebut. Mana kalau benda tu boleh mendatangkan kesombongan, orang jadi sombong dengan dia sebut-sebut selalu, maka tak boleh sebut. Terutama sekali orang yang tidak baik, orang yang bukan soleh, tapi terpaksa sebut. Ini lagi apa paling tidak dituntut untuk disebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi. Kita urang sikit-sikit. Boleh faham? Kalau nak terus yang buat ni. Dan kita mengaji kitab, kita urang sikit-sikit lah. Atau panggil ilmu. Hak tazkirah ni dia pakai hentam. Bulu-bulu. Lepas tu balik je lah. Tak ada, dia panggil tak ada ilmu. Maklumat tu tak ada.
Ini kita bagi maklumat. Sekurang-kurangnya kita ada sedikit maklumat untuk kita jadikan sebagai asas dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Boleh ya? Kalau mengantuk bagi tahu. Kadang-kadang mengantuk dia tahu ustaz ni sterik, mengantuk kami. Dia kena buat lawak-lawak sikit dia tak. Tak apa kita buat. Alhamdulillah. Habis itu. Lillahi. Lillahi itu dua perkataan. Dua, bukan tiga dah, dua. Satu lam, satu Allah. Tapi campur lam dengan Allah ni, dia buat alif, dia letak alif lam depan tu jadi bagi bawah. Sepatutnya Allah, Allah buat alif tu, lam tu jadi bagi bawah. Lillah. Lam tu lam baru, bukan lam asal. Lillah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah. Ataupun bagi Allah. Satu, kita faham. Bagi Allah. Segala puji itu bagi Allah. Bagi ni macam mana? Dia ada satu bagi ni jadi hak milik. Hak milik. Hak milik. Bagi jadi hak milik. Hak milik kita. Ni telefon ni hak aku. Dan hak milik. Tu bagi Allah. Bagi Allah maknanya segala puji itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hak milik Allah. Yang berhak istihqaq, iaitu puji itu berhaknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhak semata-mata pada Allah. Orang lain tak berhak. Milik Allah saja. Orang lain tak boleh miliki puji. Orang lain kena tempiah saja. Orang nak puji Allah, dia puji makhluk Allah. Bila puji makhluk Allah, kena sikit. Yang kena banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kalimah Allah. Kalimah Allah ni alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Satu, dia adalah al-ismul a'zam. Nama yang paling agung pada Tuhan kita, iaitu Allah. Nama yang paling agung sekali. Sebab tu kita sembahyang, kita kena sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut Ar-Rahman Akbar. Kenapa? Kerana Allah itu nama yang paling agung, nama yang paling mulia, dan haram manusia menamakan manusia dengan Allah. Tak boleh. Haram, tak boleh. Kecuali letak nama Abdu. Abdu ni makna hamba. Hamba Allah. Allah saja tak boleh. Ataupun tidak diletakkan dengan Abdu, tak boleh. Kena letak dengan Abdullah, dan dia jadi nama yang baik. Nama yang disuruh oleh Nabi untuk kita namakan anak-anak kita. Hamba Allah. Tapi Allah saja tak boleh. Allah ni nama untuk Allah saja. Dan nama Allah ni Allah sendiri yang letak nama dia, Allah. Bukan kita letak. Dia sendiri yang menamakan diri dia dengan Allah. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kalau kita mengaji bahasa Arab, Rabbi itu jadi sifat kepada Allah. Allah ini dia ialah Rabbil Alamin. Apa dia? Tuhan sekalian alam. Allah itu ialah Tuhan sekalian alam. Perkataan Rabbi itu ada tiga makna. Satu, Rabbi itu makna Sayyid, iaitu Tuan. Tuan. Sayyidul Mujib, Tuan yang ditaati. Rabbi itu bermakna pengurus. Dia tak tuan, dia urus. Rabbi itu bermakna Tuan punya. Tuan punya. Seperti Rabbatul Bait, iaitu Tuan punya Rabb. Maka Rabbi sini bermakna
Tuhan yang memiliki, yang mengurus. Tuhan yang memiliki dan dia mengurus. Bukan orang lain milik dia urus, tak. Dan bukan dia milik dia orang lain urus, tak. Dia yang memiliki, dia yang mengurus mentadbir. So, Rabbi. Rabbi ni dia kadang-kadang memberi maksud makhluk. Seperti Rabbatul Bait. Rabbatul Bait ni makna isteri, pengurus rumah tangga dia. Rabbatul Bait. Rabbul Mal, iaitu tuan harta. Tuan harta. Itu manusia. Tapi bila disebut Rabbil Alamin, ini Tuhan. Sebab apa? Sebab dia memiliki sekalian alam. Kerana alam ini banyak. Banyak macam mana? Banyak dua sudut. Satu, kita boleh gambarkan alam kita, manusia. Alam manusia. Kerana Quran tu diturunkan kepada kita, pada manusia, alam manusia. Alam manusia ni banyak. Alam apa dia? Alam arwah, alam ruh. Alam apa dia lagi? Alam duduk dalam salbi bapak dia. Alam apa lagi? Alam duduk dalam rahim mak dia. Alam apa lagi? Alam dunia. Alam apa lagi? Alam kubur. Alam apa lagi? Alam akhirat. Itu dia punya alam-alam kita. Sebab dan Tuhan ni, dialah yang memiliki seluruh alam ini, dan dialah yang mentadbir. Bukan alam dunia saja. Bukan alam dunia saja. Alam apa panggil, alam ruh duduk dalam salbi bapa kita, duduk dalam rahim mak kita, duduk alam dunia lah ni, duduk alam kubur lepas ni, duduk alam akhirat, lepas alam kubur. Maka semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua ialah alam, iaitu kehidupan yang berkaitan dengan makhluk Allah. Apa dia? Alam jin. Jin ada alam dia. Tak, alam haiwan ada alam dia sendiri, dia duduk sendiri, dia ada spesies dia. Ada kita menyawa ke hidung, ikan tak menyawa ke hidung, dia alam dia. Pelik apa ke tak? Semua orang pelik. Macam mana lah kita nak hidup dalam kubur. Hidup, Tuhan kata hidup lah. Tak? Tuhan kata akan diazab orang yang buat dosa, akan diberi nikmat orang yang buat pahala. Nak bagi nikmat macam mana, nak buat azab macam mana, dia kubur sempit yang malaikat nak dapat macam mana, rongkak dia tak kena ke tanah tak? Itu soal, bukan soal kita. Allah boleh buat ikan nyawa bukan ke hidung. Tak? Ikan nyawa mana? Ada kita kata lemak mampu ikan. Tak? Dia duduk layak. Alam dia. Dia main duduk atas layak mampu. Duduk layak hidup. Kita duduk layak. Tak? Duduk atas layak pun hidup. Dah alam dia. Dah alam dia. Tak? Alam masing-masing. Din. Alam dia. Alam gaib. Tak nampak. Kita tak nampak. Dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia nak macam mana? Tak? Dia api lah. Dah alam dia. Jin ni apa, jismun latifun. Dia punya tubuh dia lembut, lebih lembut pada udara. Udara dia tersekat dengan dinding, kita pun dalam belok, duduk situ udara. Jin ni dia boleh tembus dinding pun dia boleh tembus. Dia boleh pi. Ada babak sebab tubuh dia lembut. Dia tak terkesan dengan benda-benda yang menghalang dia boleh masuk. Begitu juga malaikat. Maka alam dia, alam masing-masing. Kehidupan ni ada alam dia yang kita tak tahu apakah lagi kehidupan di cakrawala atau angin tu, ke alam dia sendiri, bintang, bulan dan sebagainya. Dia punya alam dia, pergerakan dia punya orbit dia macam mana kita pun tak tahu. Di dasar bumi kita ada kehidupan, tak? Ada binatang yang baik, apa yang baik, semua alam dia, pergerakan air, laut, semuanya alam masing-masing. Maka semua alam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang mentadbir dia, tak ada orang lain. Allah lah yang mentadbir dia dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kita ada mengaji begitu. Memang berhaklah kita jadi hamba. Sebab apa dia milik semua. Tak? Orang kaya baru milik bilion baru. Ataupun ada orang ikut dia ada orang taat dia ada. Ni Allah bukan bilion. Semua ada ni, kita nampak, kita tak nampak, semua milik Allah.
Mana bukti milik Allah? Buktinya kalau dia nak ambil, dia boleh ambil. Tak ada orang dia kata apa. Tak ada orang boleh sekat. Dia nak ambil, dia ambil. Dia nak bagi, dia bagi. Tak ada orang boleh sekat. Siapa boleh sekat hujan? Siapa boleh sekat matahari? Boleh sekat bintang, bulan, gerak. Boleh. Apa panggil sekat ayat laut? Tak boleh. Tak. Semuanya bawa takbir Allah. Angin yang bertiup, pokok yang tumbuh, semuanya bawa takbir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat dia ada ayat dalam surah Al-Fatihah, tapi pengarang yang ambil tak situ. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dzibadin lam yubda bilhamdulillah bilhamdillah fahuwa abtar atau ajza. Setiap benda baik yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka dia menjadi kurang berkatnya. Dia ada dua. Hari itu kita baca hadis tu juga. Dia ada hadis ni ada dua. Satu menyebut bismillah, satu menyebut alhamdulillah. Maka ulama pengarang kita kitab lain, dia jamak, dia kumpul dua-dua supaya nak mengamalkan kedua-dua hadis. Bismillah pun dia sebut, alhamdulillah pun dia sebut. Jadi yang jadi masalahnya, bismillah duduk dulu, alhamdulillah duduk yang kedua. Maka yang disebut dalam hadis, dia suruh duduk dulu dua-dua, duduk depan dua-dua. Jadi alhamdulillah ni tak jadi duduk depan. Macam mana ni? Tak buat hadis suruh tak? Dah buat juga. Sebab apa? Sebab ulama kata al-ibtidak ni ada al-dua. Satu al-ibtidak hakiki, yang permulaannya sebenar. Satu lagi permulaan al-idhah, permulaan tambahan. Seperti mana kita bercakap, kita ada muqaddimah. Muqaddimah kita tu kadang-kadang panjang 5 minit. Tak? Tapi semuanya digulungkan dalam muqaddimah. Baru nak masuk tajuk lepas tu. Maka hal ni dia kira gitu. Walaupun bismillah dulu, lepas tu baru alhamdulillah, tak? Lepas tu selawat pada Nabi sebagainya, semua tu dikategorikan dengan permulaan sebab dia sebagai muqaddimah, tak masuk lagi tajuk. Situ. Allazi ja'ala as-salata tariqatan muttaqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Allazi ja'ala as-salata tariqatan muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal ajilatil lil muhibbin wa ma'dina asraril asyiqin. Apa dia kata? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Dia menjadikannya sebagai buah hati bagi pemimpin sekalian Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyejukkan mata hatinya ketika ia bersembahyang dan menjadikannya sebagai syurga segera di dunia ini yang dapat memberi kepuasan nikmat kepada orang yang mengasihi Tuhannya serta menjadikannya sebagai tempat mencari gali segala rahsia dan keajaiban bagi orang-orang yang asyik merindui Tuhannya. Apa dia? Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu. Sembahyang ni Allah yang buat. Allah yang fardukan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Ini sembahyang. Kita sembahyang ni, kita sebagai hamba Allah. Bila kita sedar kita hamba Allah, kita nak beribadah kepada Allah Tuhan kita. Sebab apa kita nak beribadah? Sebab hati kita tak akan tenteram jikalau kita tak dapat buat sesuatu yang Tuhan kita suka pada perbuatan tu. Macam kita ada bos, ada orang yang kita kerja dengan dia, kita akan selalu cari cara dengan mana bos tu nak bagi kita suka, bos tu nak bagi baik dengan kita.
dia apa panggil, dia suka, dia redha kepada kita. Itu cari jalan. Tak, orang ni buat lagu ni, orang ni buat lagu ni, orang ni buat lagu ni. Tak, doa ni tak serupa dengan buah. Buah tu dia tempat kerja dia, rumah kita buat sendiri. Tak, ini Allah, Tuhan yang memiliki segala alam, sudah pasti manusia yang Allah berikan akal, dia nak cari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menyembah, untuk mendapatkan keredaan, supaya kalau Allah kasih pada dia, Allah suka pada dia, Allah redha dia, Allah akan bantu dia, Allah akan berikan permintaan dia, maka dia cari jalan nak beribadat macam mana. Kita ni kalau Allah tidak wahyukan, kalau Nabi tak ajar, nescaya jadi sesat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS, la illam yahdiyani Rabbi la akuna minadh dhalim. Kalaulah aku ni tidak diberi petunjuk oleh Tuhanku, aku jadi sesat. Sebab apa? Dan nak semua Allah macam mana? Tak tahu. Tuhan pun kita tak nampak, tak tahu nak buat macam mana. Sebab itulah kita lihat ada sebahagian manusia yang jahil, dia nak sembah Tuhan, dia sembah pokok. Tak? Dia nak sembah Tuhan, dia sembah pokok. Ada sembah busuk, ada sembah laut, ada sembah apa panggil bukit, ada sembah orang. Sembah orang sendiri. Sebab kalau tanya dia, pokok ni ke Tuhanmu? Tak, pokok ni aku buat perantara. Sebab apa? Tak tahu nak sembah Tuhan lagu mana. Dan pasal apa tak mengaji. Itu masalah dia. Tak? Jadi Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW dan mewahyukan kepada Nabi untuk memandu fitrah yang ada dalam hati manusia, iaitu untuk mengabdikan diri mereka pada Allah dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Allah anugerahkan solat 5 waktu, bagaimana kita dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu. Sembahyang ni benda besar. Sembahyang ni bukan benda besar. Dan disebut sini Allah yang menjadikan sembahyang 5 waktu. Sembahyang letak waktu 5 ni bukan saja Nabi Muhammad letak, Allah letak. Pertama sekali waktu dia. Subuh baik, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Allah yang ajar kepada Nabi. Macam mana? Bila Nabi turun daripada langit 7 lepas Isra Mi'raj, didatangi pada subuhnya oleh Jibril AS untuk mengajar Nabi waktu sembahyang. Dan ajar Nabi sembahyang sendiri. Mari turun waktu awal waktu, maka sembahyanglah Jibril dengan Nabi SAW. Jibril jadi imam sembahyang. Lepas tu hari kedua mari turun akhir waktu pula. Lepas tu ajar Nabi SAW sembahyang. Maka dengan itu Nabi mengetahui waktu sembahyang. Masuk sekian, habis sekian. Masuk sekian, habis sekian. Dia semua waktu diikori oleh waktu lain kecuali subuh. Kalau maghrib, lepas maghrib masuk isyak. Lepas isyak masuk subuh. Kalau zuhur, lepas zuhur masuk asar. Lepas asar masuk maghrib. Tapi subuh, lepas subuh dia tak masuk mana-mana. Pergi kerja. Sebab memberi peluang manusia untuk mencari kehidupan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu sembahyang ni, waktu yang dipilih oleh Allah, waktu yang sesuai untuk manusia kembali kepada Allah, kembali untuk mengadu kepada Allah. Waktu sesuai. Kalau kita di pejabat baik, di mana sekolah baik, di rumah baik, dia ada masa untuk dikonseling. Kalau sekolah ada masa dia, ada masa hari apa nak jumpa cikgu konseling bila dan sebagainya. Kalau di rumah pun baik, nak jumpa ayah bila waktu makan ke petang ke apa semua, nak bincang benda-benda, dia ada waktu. Di pejabat baik, dia ada waktu mesyuarat dia begini-begini, nak selesaikan. Kalau ada kes dalam masa seminggu kita selalu mesyuarat hari Rabu, maka bawa hari Rabu belakang. Maka Allah SWT atur waktu pada kita 5 waktu. 5 waktu ni ialah untuk kita mengadu hal kepada Allah, untuk kita doa, untuk kita minta, untuk kita merayu kepada Allah. Kerana kehidupan kita ni tak terputus daripada bawa keizinan, kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tak rasa gitu, dia tak penting lah. Dia penting mesyuarat lagi. Dia penting perbincangan dia di kedai kopi.
Nak buat macam mana ni nak selesai ni. Padahal nak selesai tu kuncinya pada Allah. Allah dah. Kadang-kadang kita fikir idea. Nak buat macam mana ni, idea tak mari ni. Tak mari idea dah. Fikir nak buat macam mana. Kamu fikir tu. Siapa dia yang buat main idea? Allah yang buat main idea. Dan pasal apa tak minta pada Allah? Tak minta pada Allah. Yang main idea. Oh, kita buat macam ni. Oh, kita buat macam ni. Dia main tak mana? Tu sampah. Dia main pokoknya. Dia main tahu tak? Dia main makan ubat dia main teruk. Dia main mana? Allah yang bagi. Tapi kita manusia sebagai manusia, dia tak fikir hak tu Allah bagi. Oh, kita duk cek balik ni depa kata sengit kok mana ni? Nampak macam betul dah, okey dah apa semua ni. Tak? Cek lama ni. Oh, tani. Tani siapa dia main tani tu? Pasal apa mau 2 hari lepas tak ada tani lagi. Hari ni pun ada. Oh, tani hasilnya. Apa siapa? Siapa bagi? Allah bagi. Sebab itulah kita mesti sentiasa membawa diri kita untuk diperhatikan oleh Allah. Dan kita mengadu pada Allah. Macam kita, muslimat, ayah nak jaga anak. Awak yang anak dulu, anak gini, anak gitu, anak gini. Pertama sekali, sebelum kita soalkan kenapa anak gitu gini, kita kena mengadu pada Allah. Kita mengadu pada Allah. Kita bawa pada Allah. Tengok para Nabi. Nabi Ibrahim baik, Nabi Ayub baik, Nabi Muhammad baik, Nabi Adam baik. Semuanya dia doa pada Allah untuk anak-anak mereka. Tak? Doa mereka. Doa pada Allah. Tak tinggal dapat Nabi pun doa. Ni anak Nabi. Tak? Nabi pun doa. Dan kita takkan tak doa. Kita takkan tidak bangun malam untuk bertahajud, meritikkan air mata kita. Ya Allah, anak aku sekian, anak aku sekian. Tak? Kita doa juga. Suruh duduk periksa. Tak apalah duduk di dalam periksa tu. Tapi kena duduk juga kita masuk surga. Jangan duduk periksa saja. Tak? Duduk periksa tak duduk masuk surga. Rugi ya. Dapat hadiah kecil, hadiah besar tak dapat. Apa? Orang nak hadiah yang paling besar, yang paling apa panggil paling agung sekali. Itu. Itu sembahyang 5 waktu. Waktu dia ni tepat. Dan kalau boleh kita syak masuk waktu bayar tu. Sebab apa? Sebab tepat. Waktu tu lah kita nak mengadu pada Allah. Kalau kita lambatkan, dia semakin kurang, makin kuat. Maka kalau kita tepat, insya-Allah hati kita sentiasa diberikan perhatian oleh Allah dan kita dipandu kehidupan kita. Sembahyang subuh baik, sembahyang zuhur baik, sembahyang asar baik. Dan kita ni puas hati kalau ada tempat mengadu. Puas hati tempat mengadu. Faham kadang-kadang orang telefon saya, ni ustaz masalah begini anak, ni masalah begini apa isteri dia, ni masalah begini suami dia. Atau pertama sekali kita mengadu ke Allah. Bila kita mengadu ke Allah, kita akan tenang. Kita mengadu ke Allah. Allah boleh buat apa saja. Ustaz tak boleh buat. Ustaz boleh bagi pendapat dia. Begini nak kesal, begini, buat begini anak hantar sekolah ni, sekolah ni pun tak boleh. Allah yang boleh selesaikan. Selagi mana kita mampu buat, kita buat. Yang mungkin memerlukan masa yang panjang, kerana Allah merindui rintihan kita. Dia rindu kita minta pada dia. Dia rindu, dia nak kita minta. Bila dia nak, kadang-kadang dia lambat pagi. Tak apalah dia lambat pagi pun, semua kita minta tu kira pahala. Bukan sia-sia dah. Itu sembahyang. Yang kedua, rakaat sembahyang. Rakaat sembahyang ni bukan reka-reka. Bukan reka-reka Nabi ya. Kalau kita kata awalnya subuh pibuh 2, letih-letih bangun, tarik kain selimut sebagainya, 2 je sembahyang. Bola 6 ke? Orang punya ganti jogging. Ni jogging pergi peluk. Pergi dah 10 rakaat pagi ni. Biar peluk. Balik-balik boleh mandi, pergi apa panggil pejabat terus. Tak bodoh. Dan sebab apa? Sebab Allah yang aturkan. Bukan kita, bukan Nabi atur, Allah atur. Rakaat ni Allah atur. Rakaat 17 hari semalam Allah yang aturkan. Rokok Allah aturkan. Sujud semuanya ketetapan daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu kena sembahyang bagaimana aku sembahyang. Tak ada tambah, tak ada kurang. Apa yang aku buat, hanya buat belaka. Kenapa? Itulah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam dan itulah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia perbuatan sembahyang ni. Kalau kita sembahyang betul-betul sihat, sembahyang ikut dia punya sunnah Nabi, sembahyang cara Nabi betul-betul
itu sihat. Sihat. Sebab apa? Dengan rokoknya, dengan sujudnya, dengan tahiyatnya, dengan qiyamnya, semuanya memberikan kepada kita pergerakan-pergerakan yang menyihatkan badan. Dan lebih-lebih lagi, sembahyang ni dianjurkan, diperbanyakkan sembahyang. Kita boleh sembahyang sehari, ada campur-campur dengan sunat lebih kurang 58 rakaat. Lebih kurang lah. Sebab panggil sembahyang hak fardu 17. Sembahyang sunat muakkad ada 12. Saya sunat sunat muakkad ada 12 tu. 10. Ghair muakkad ada 12. Berapa? 10, 27. 27 campur dengan 12, 39. Berapa? Lepas tu sunat duha ada 8, 47. Lepas tu sunat qiyamul lail, bangun malam, sembahyang apa panggil witir, ada 11. Campur-campur semua ada 11. Jadi semua lebih kurang 48. 11 tadi berapa? Tadi 39 jam 39 apa? Lebih kurang je lah 37. Campur semua ada 58 lebih kurang. Kita boleh semayang. Kalau kita semayang 58 ni sihat, InsyaAllah. Tak perlu beli basikal tak ada tayar. Kalau dia ganti atau mau pergi buang basikal tu, aku nak semayang pula. Tak malam semayang, pagi semayang duha. Mayang pula diri lama, rokok pun lama, sujud pun lama. Dia baru terasa macam kita sakit pinggang. Kita rokok bagi lama sikit, dia insyaAllah orang tu jadi okey sikit. Jangan rokok macam ayam patut padi, memanglah cepat sangat. Itu kadang-kadang sakit pinggang pula, dia cepat sangat. Dia rokok bagi sempurna duduk elok, betul, baru tidak balik. Itu bab sembahyang. Dan bacaan-bacaan yang dipilih dalam sembahyang juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang main reka-reka dah. Semua bacaan ini sembahyang. Sebab itulah disebutkan oleh pengarang kita, allazi ja'ala as-salata, Allah yang menjadikan sembahyang. Bukan Nabi buat rekod ni dah. Allah yang buat sembahyang ni, Allah. Bila kita sembahyang, kita dapat merasakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu kita untuk buat gini. Kita sujud baik, rokok baik, kita kena rasakan. Bila kita rasa, alhamdulillah, hati kita akan tenang. Dan salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patut. Dan sembahyang ni rukun, kita tahu semua lah. Rukun pertama dia panggil sembahyang ni imanuddin, tiang agama, tiang. Man aqama'a faqad aqamaddin. Siapa yang buat sembahyang, dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang, man tarakaha faqad hadamaddin, dia untukkan agama. Agama tak apa? Agama diri dia. Orang tak sembahyang. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Nabi sebut beza antara orang yang kafir dengan orang yang Islam, sembahyang. Kalau tak sembahyang, jadi sama. Tak sembahyang, sama. Berapa ramai umat Islam di negara kita tak sembahyang? Berapa peratus yang sembahyang 5 waktu ni? Kalau tak silap saja 20-30% yang sembahyang cukup 5 waktu. Yang elok belakang. Dan kalau kita nak kira-kira di surau kita dah, berapa orang penduduk taman, berapa orang hak mai surau di berapa orang. Hak mai surau tu kita kali pula dengan 20 kali. Contoh gitulah, 20 kali kira pembayar rumah. Dah lebih tu lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang tak tahu kepentingan sembahyang. Orang tahu kepentingan jogging, dia bangun pagi-pagi pakai kasut pustokeh Allah, bawakan tolak tu dia pusing di taman 3 kali keliling. Bawa sihat badan Ustaz. Tapi dia benar penyakit juga. Sebab apa? Sebab dia tahu jogging ni perlu sihat badan. Siapa dia bagi tahu dia? Ya doktor bagi tahu orang ni, bagi tahu orang ni, bagi tahu. Ya doktor pun percaya dah. Percaya doktor ni dia cerdik. Dan Allah tak cerdik. Allah bagi tahu sembahyang tu lebih utama lagi untuk memberikan kepada kamu kehidupan yang sempurna. Tapi hal ni kamu tak percaya. Hal ni Allah sebut. Doktor tu Allah buat. Allah tu Tuhan. Apa panggil? Tuhan kepada doktor. Lalu doktor pun kamu percaya dah. Takkan Allah kamu tak percaya. Itu tak faham.
tengok kita makan ubat. Kita makan ubat. Doktor kata pagi 2, tengah hari 2, malam 2. Orang kata makan 3, tak boleh doktor kata 2. Tak. Makan 3 cepat suruh. Tak boleh, ni kena 2. Patut tak terlupa makan. Terlupa makan pagi. Oh, sudahlah tak makan ubat ni. Dia takut tu. Sebab apa mak? Kalau doktor suruh makan pagi. Tak boleh makan dah. Tak. Dah makan piala ni. Tak boleh dah suruh pagi. Sampai tak tu. Dan kalau sembahyang tak tu okey. Sembahyang ni Allah suruh sembahyang. Tak. Allah suruh sembahyang hari ni. Tak boleh ni kita pergi dulu. Tak boleh Allah suruh sembahyang. Nak sembahyang dulu. Nak sembahyang. Tapi ubat dia jadi ubat baik, benda-benda lain baik. Dia sebenarnya benda tu dah ada dalam tubuh kita semua. Sebab ada orang dia silap letak dia punya ketaatan tu, silap letak pada doktor, letak pada Tok Bomo, kadang-kadang Tok Bomo balik ubat pukul 1 dah. Dia kata balik sekali lagi cari jantung pisang 3. Tak, patut benda ni. Kita balik pukul 1 cari tu. Esok lah abang. Tak ada apa Tok Bomo kata malam ni. Main lampu, pergi cari. Ni hujan tak apa lah. Tok Bomo kata malam ni juga. Tak, pergi cari jantung pisang 3, kopo-kopo, minyak ayam semua. Tak. Ini patuh ni. Tapi Allah suruh. Sebab apa? Sebab kita kena Tok Bomo, tak kena Allah. Sebab apa? Sebab kita tidak berfikir panjang. Bila orang tu fikir panjang, dia akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa Ustaz Kumai? Belum. Tak apa. Kita nak guna habis ni. Saya ada 9 setengah nak ambil orang ni. Apa di kat petrolan. Jadi sebagai kesimpulan kita berhenti mana? Kita berhenti salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Tak apalah, sebagai kesimpulan kita mengaji lagu ni. Nanti kalau apa panggil ada perubahan cara lain, maknanya yang saya urai ni mungkin terlalu melebar sangat ke, terlalu rinci sangat ke, boleh bincang-bincang kita buat yang lebih baik, yang lebih baik. Tapi yang saya nampak apabila kita nak mengaji kitab, kita kena mengaji lagi pula. Kita mengaji bagi dia dapat ilmu, ada tidak. Ilmu ada, nasihat ada, dua-dua ada. Kadang-kadang kita bawa nasihat saja, dia ilmu kita tak dapat orang balik. Ada kadang ilmu saja, dia duk rasa orang lainnya, kita tak. Kita bagi dua-dua. Ilmu pun ada, nasihat pun ada untuk kita perbaiki. Hati kita perbaiki, amalan kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT akan berikan keberkatan pada kita. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan dalam kehidupan dua benda yang kita belajar hari ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, sebut selalu, dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah SWT, syukur pada Allah, syukur pada banyak benda yang kita perlu syukur. Bangun pagi kalau boleh kita bersyukur pada Allah. Kita petang kita bersyukur. Sebut mulut kita biarnya. Terutama saya selalu sebut atas kereta ni banyak waktu kita atas kereta. Banyak ada orang yang pasal lagu, dia gedi ugi saja pasal lagu. Baik kita pasal orang mengajar baik, ataupun kita tak mau niat kita berzikir sendiri baik. Itulah anak-anak kita naik sekali kita ajak mereka berzikir. Waktu itulah kita nak menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, sayang pada Rasul, pada anak-anak kita suruh dia baca Quran, kita berselawat sekali. Orang lain tak apa, kita dalam kereta. Orang lain tak tahu kita suruh apa, kita suruh. Kita buat dalam kereta kita ni. Kita mengantuk, kita kita sebut nama Allah SWT supaya Allah selamat. Saya gunakan waktu di atas kereta. Guna kereta ni kadang-kadang kita naik sejam, 2 jam, pergi sana, pergi kemari dan sebagainya. Jadi kita guna dan biasakan kita gunakan waktu kita untuk taat pada Allah SWT dan berbuat baik. Aku lupa di azan. Wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian lepas ni, saya akan kita akan mengajar dalam pukul 9, 10 itu berhenti, kita taruh 10 minit untuk soalan. InsyaAllah, tapi hari ini tak sempat untuk soalan. Yang ada soalan nanti, harap tulis. Main tak sini sebelum saya mengajar lagi, kita tengok bila soalan mana, kita berjawab sikit. Sebab dia mengaji ni, nak tunggu hak waktu sampai tempat kita ada masalah tu lambat.
Kita ada masalah satu je, hak lain tahu dah kau dah, nak tunggu lambat nak sampai. Jadi dengan adanya peluang bertanya ni, boleh kita percepatkan jawapan dan pandangan. InsyaAllah yang saya bagi apa yang saya mampu lah. Jadi tuan-tuan boleh tanya apa saja. Apa saja. Boleh tanya semua apa saja. Jawapan saya jawab, saya tahu lah. Nah, tanya boleh tanya apa. Nah, anda tahu betul balik. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi wa ya Allah dan kami ampun dosa kami, dosa kedua bapa kami, Allah, dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa anak isteri kami, dosa jiran kami, Allah, dosa sahabat anda kami, Allah, mimpi kami, Allah, jadikanlah mimpi kami mimpi yang baik, mimpi yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kesembuhan daripada ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah, penyakit mereka sakit dalam kami, dalam ahli keluarga kami, ya Allah, dalam jiran kami, ya Allah, sahabat anda kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami berdoa pada waktu duha, waktu engkau menyuruh kami untuk solat sunat duha, solat yang membuka pintu rezeki pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami semua, ya Allah, murahkanlah rezeki mereka yang hadir belajar bersama kami, ya Allah, murahkanlah rezeki ahli keluarga mereka, ya Allah, jiran-jiran mereka dan seluruh sahabat anda mereka, ya Allah. Engkau lah yang memberikan rezeki, ya Allah, semuanya kami hanya berusaha, ya Allah, Engkau lah yang menentukan segala-galanya. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.